kita ada dua sayap, sahabat-sahabat. Kalau kita nak hidup, ibu kita di kanan, ayah kita di kiri. Tapi kalau dua-dua sayap itu patah, macam mana kita nak terbang? Keluarga tu sekadar keluarga je. Macam tak ada tunjuk pun yang tu keluarga. Coretan kisah hidup manusia ternyata berbeza. Permulaan hidup berbeza. Jalan rezekinya berbeza. Malah ujian dan dugaan juga berbeza. Ada yang hidup bahagia bersama keluarga. Ada yang sederhana seadanya. Dan ada yang sedang melawan kesepian hidup sebatang kara. Begitu jugalah kisah dua insan ini. Siapa sangka, di usia masih muda, dua insan ini terpaksa menanggung 1000 kisah duka sehingga membawa mereka menumpang kasih dan berteduh di asrama anak yatim Kompleks Darul Kifayah, Kuala Lumpur. Mungkin tidak mampu untuk kita memahami segala isi hati mereka, namun cukuplah kita memberi ruang dan peluang untuk mereka berkongsi kepiluan yang sedang ditanggung. Muhammad Ridwan Adif Abdullah, putera bongsu daripada 5 adik-beradik ini, terpaksa mendepani kisah hidup yang berbeza dengan remaja lain. Di usia 9 tahun, Ridwan menjadi saksi ibunya dijemput Ilahi. Bagi Ridwan, walau tidak mampu mengerti segala keadaan ketika itu, namun peristiwa pahit itu akan dikenang dan diingat sehingga hari ini. Mak meninggal waktu Wan ada depan mata kan. Wan yang tolak mak, arwah mak bawa pergi bazar. Balik pada bazar tu, mak macam dah je waktu Wan bawa pergi bazar tu, dia minta maaf dengan semua orang. Ada orang belanja di makanan. Lepas tu bila Wan bawa dia naik atas, Wan waktu orang meninggal tu, Wan duduk rumah makcik. Rumah makcik dekat PPR Batu Muda ni je. Oh, dekat sini. Dekat sini. Lepas tu bila dah bawa naik atas tu, mulut mak semua keluar buih. Mata mak dah besar. Sampai situ. Dia meninggal tu depan mata Wan. Ya Allah. Kalau pagi raya, awak dengar takbir raya, awak rindu tak? Rasa Rindu sakit. rindu sangat. Apa yang terjadi 9 tahun lalu tidak mampu untuk berpatah balik. Namun hanya kiriman doa dan munajat buat ibunya menjadi pengubat kerinduan. Walau sudah lama, tempoh itu bukan satu ukuran untuk Ridwan yang kini berusia 16 tahun melupakan ibunya. Apa yang dilaluinya hari ini, baik dari segi pelajaran, kesihatan, rutin persekolahan dan sebagainya, dikongsi kepada ibunya dalam kudusan doa. Bagi Ridwan, ibunya seperti masih di sisi untuk mendengar. Waktu nak pergi bazar Ramadan. Yang tu memang orang tak boleh lupa lah. Tu hari terakhir orang puasa dengan mak. Mak sempat makan tak? Awak ingat tak awak beli apa dengan mak masa tu? Makanan apa yang awak beli? Tu mak ada beli paru tu, paru kacang tu dengan kuih selimut tu. Itu mak tak dapat makan. Kalau hari ni Ustazah bawa kuih tu, Ustazah bagi kat awak tu, awak buka dengan buka dengan paru tu. Awak rasa awak boleh makan tak? Dalam kesayuan rasa, Ridwan turut berkongsi liku hidupnya yang membesar tanpa mengenali siapa ayah kandungnya. Wajah ayahnya tidak pernah ditatap sejak dari kecil. Waktu mak dilahirkan, waktu Wan dilahirkan oleh mak dulu, ayah datang sekejap. Lepas azan macam tu, dia menghilangkan diri sehingga kini. Maksudnya Wan tak pernah tengok ayah.
Wan hanya menumpang kasih dengan ayah tiri je. Mak berkahwin dengan lelaki lain, dan ayah Wan sendiri Wan tak pernah rasa kasih sayang, tak pernah tengok, tak pernah lihat. Tak pernah lihat wajah dia macam mana. Kalau Wan doa balikan balik ayah aku nak tengok wajah dia. Dilahir dan dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah, Ridwan sering bermonolog dengan diri sendiri, mempersoal kenapa tidak mempunyai ayah seperti sahabat lain di sekolah. Sehingga detik ini dia tidak mengetahui di mana ayahnya berada, sama ada masih hidup atau sebaliknya. Namun, andai takdir Allah mempertemukan dengan ayahnya, Ridwan berjanji akan menerima dan memaafkan ayahnya. Selepas hilang tempat bergantung, Ridwan menumpang kasih bersama kakak tirinya yang penyayang, menerima Ridwan seperti adik-beradik kandung. Namun, saat manis itu tidak lama, apabila kakak tirinya itu turut mengalami penyakit TB, sama seperti arwah ibunya. Kudratnya tidak seperti dulu. Kakak selalu tanya Wan nak apa, kalau nak apa-apa cakap. Tapi nasib Wan sekarang, kakak Wan pun jadi macam rahmat juga. Sebab kakak menerima penyakit yang amat besar. Itu penyakit TB. Berapa bulan juga kakak kena. Dia dapat tahu, doktor cakap yang kakak punya paru-paru ni dua-dua dah hancur. Jadi kakak kalau bernafas kejap-kejap batuk, kejap-kejap batuk. Oh, TB tu dah serang paru-paru dia. Di sebelah dalam badan. Tahap berapa tuan? Tapi memang kakak tak boleh nak bercakap. Kakak betul-betul kurus. Betul-betul kena tulang je. Ya Allah. Bagi Ridwan, hidupnya kini keseorangan. Tiada lagi tempat mengadu. Namun, kompleks Darul Kifayah inilah tempat berteduh sementaranya, meneruskan kehidupan. Ternyata apa yang ditempuhi remaja ini bukan kisah biasa. Ia satu coretan luar biasa bagi zuriat hebat bernama Ridwan. Lain kisahnya dengan Norazila Jaafar, remaja berusia 18 tahun yang kehilangan ayah kandung 8 tahun lalu. Anak kelima daripada 7 beradik ini berjuang seorang diri meneruskan kehidupan berliku. Ketika kanak-kanak lain melalui kehidupan selesa, Zila berperang dengan diri sendiri sehingga tekad melangkah menumpang kasih di kompleks Darul Kifayah. Konflik, stres. Stres. Sebab lagi tu nak dekat SPM. So, daripada buat benda tak patut ataupun kerja masa belajar, baik teruskan belajar. Kali ni bila last kali Zila jumpa dengan mak? Masa dah habis SPM, lepas tu hari tu ada balik kejap. Kita balik kejap lah. Jumpa mak. Macam mana Zila kalau jumpa mak, Zila salam mak tak? Zila cium Masa tangan balik mak tu tak dapat. Sebab mak tak nak tengok muka. Itu dalam tempoh masa dalam Zila tak balik ke? Macam Dalam 5 bulan. dalam 5 bulan Zila balik dan mak tak nak tengok muka Zila. Apa Zila rasa masa mak tak nak tengok muka Zila tu? Rasa macam menyesal jugalah. Zila menyesal sebab keluar rumah. Zila rasa nak peluk mak tak masa tu? Zila rasa 5 bulan Zila tak tengok mak. Zila rasa Zila rindu tak dengan yang manis sebelum ni Zila boleh tengok mak hari-hari.
Walau apa yang terjadi sebelum ini, perasaan rindu mendengar suara ibu, melihat raut wajah ibu sentiasa bermain dalam diri Zila. Walaupun perasaan itu datang setiap hari, Zila hanya mampu memendam rasa itu dalam ruang kosong hati nuraninya. Dipendam seorang diri, diterjemah dengan air mata di pipi. Mungkin hari raya ni saya faham sebagai seorang anak, kita pun ada, kita rasa marah dengan apa yang mak buat kan. Tapi walaupun kita marah tu ada sangat dalam hati kita, tapi dalam masa yang sama kita yakin mak kita dah pernah ada luka di badan dia sewaktu dia nak melahirkan kita. Dia berperang dengan antara hidup atau dengan mati. Dan kalau kita buat baik pada mak kita, sebanyak besar, sebesar mana kebaikan pun tak boleh nak balas luka yang mak kita sakit atau mak kita nak lahirkan kita. Zila rasa Ramadan ni, raya ni, Zila rasa Zila boleh tak duduk depan mak, Zila pegang tangan mak, Zila tengok mata mak, Zila cakap kat mak, mak, Zila sayang mak. Mak pula, saya yakin kalau mak tolak berkali-kali Zila minta dengan sentuhan, dengan kemaafan dari hati Zila, saya rasa hati seorang ibu, hati seorang manusia yang ada rasa, yang ada kasih, yang ada sayang tu akan terbuka. Sekerat-kerat batu pun Zila, kalau siap hari tu menitik air walaupun satu titis, lama-lama batu tu pun akan melekuk juga Zila. Walau bertarung dengan air mata, walau hatinya bermain dengan rasa duka, dalam hati kecil remaja ini masih terselit sinar harapan untuk melihat keluarganya kembali bersatu, mengecapi rasa bahagia. Tiada yang lebih manis sekiranya Nur Azila mampu mengajak ibunya menziarahi pusara arwah ayah. Zila nak satukan balik keluarga, nak ibu dengan mak, dan nak dah keluarga berpecah belah. Lepas tu nak bawa mak pergi kubur ayah. Tak pernah jumpa kubur ayah. Tahu tak kat mana? Saya tahu dekat Kampung Batu, tapi saya tak tahu kat mana. Tak tahu mana satu kubur tu. Sebab kubur ayah tak ada batu nisan, rumput je. Ya Allah, Kau sejukkanlah hati makku ya Allah. Kau pulihkanlah keluargaku yang sudah berpisah. Kau kembalikan keluarga yang sudah berpecah belah. Kau hanya memangkan keluargaku berkembang yang bahagia untuk kembali. Semoga aku dapat membawa adikku. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Keluar dapat menjaga adik-adikku ya Allah. Semoga ayahku ditempatkan di golongan orang-orang yang beriman ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga hati ini terus percaya bahagia mampu membenam kecewa. Kita cuma menunggu masanya untuk memulihkan duka. Salah seorang yang kalau saya menemu ramah adik wan kita ni sangat-sangat menyentuh ya, perasaan saya sebagai seorang anak ya, yang mana kita pun ada ibu dan ayah yang sakit, tapi Wan bukan sahaja ibu dia sakit, tapi ibu dia dah meninggal dunia dalam keadaan ayah dia ya, ayah dia tak pernah tengok ayah dia. Dan saya rasa suatu perkara yang kita ada dua sayap sahabat-sahabat. Kalau kita nak hidup, ibu kita di kanan, ayah kita di kiri, tapi kalau dua-dua sayap itu patah,
macam mana kita nak terbang? Tak ada tempat bergantung dalam keadaan umur yang sangat muda. Dan adik kita, adik Zila kita, saya boleh tengok dan lihat di sana ada sekeping hati yang sangat mengharapkan cinta daripada orang sekeliling. Sekeping hati yang sangat, adik Zila punya hati yang sangat penuh dengan kasih sayang. Walaupun dia diuji dengan ayah yang sudah meninggal daripada umur yang kecil lagi, ibu yang Allah uji, dan tidak ada yang mustahil untuk Allah uji seorang hamba dia. Tapi apa yang saya boleh katakan, betapa adik ni dia tidak pernah mengenal erti kasih dan sayang daripada seorang ibu dan ayah dalam pembesaran, terutama sewaktu remaja. Tapi hatinya, dia ada harapan yang sangat besar untuk dia dapat bergabung semula dalam satu keluarga. Dan itu adalah kekuatan kita bila kita ada hati dan kita isi hati kita dengan cinta. Saya yakin dan percaya orang yang penuh dengan cinta, satu hari nanti dia akan berjumpa dengan kebahagiaan. Apa yang lebih menarik lagi yang boleh kita kisah, kedua-dua adik kita ni, adik Wan dan juga adik Zila kita, keadaan mereka memang sangat menguji, dan golongan beginilah yang sebenarnya disantuni oleh zakat, dan mereka merupakan penerima yang termasuk golongan asnaf, termasuk golongan fakir dan miskin, anak-anak yatim yang diuji dengan ketiadaan ibu dan ayah, dan ketiadaan keuangan, ketiadaan rumah. Anak kita tak ada rumah, kita boleh bayangkan bagaimana. Dan inilah rumah mereka, Darul Kifayah. Dan kita galakkan untuk kita semua, walaupun kita tak kenal adik Wan, kita tak kenal adik Zila, tapi sebenarnya sangat ramai Zila dan Wan di luar sana yang menunggu zakat kita, untuk kita hulurkan tangan, kita bantu dengan apa yang kita mampu, dengan zakat yang wajib kita keluarkan. Mudah-mudahan ramai anak-anak yatim yang akan terbela dengan zakat yang kita bayar. Kita sebenarnya tidak berhak untuk rasa kehilangan, kerana hakikatnya tiada satu pun kita yang punya. Udara yang kita hirup perlu dihembus kembali. Orang yang berada di sisi akan kembali pada Ilahi. Hakikatnya kita bukan kehilangan, kita hanya memulangkan.